Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey. Jadi hari ini setelah bercuti selama 4 hari atas urusan keluarga dan sebagainya, saya muncul semula dengan sedikit video perkongsian dan juga penjelasan, terutama sekali berkenaan dengan isu tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar. Okey, yang mana sepanjang minggu lepas sehinggalah kepada hari semalam, apa yang kita boleh rumuskan ataupun yang saya boleh rumuskan dan saya kongsikan sedikit kepada anda adalah mungkin sekitar 3 perkara. Yang pertama, alhamdulillah, solidariti daripada Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat beserta dengan beberapa orang pencarum yang menyasarkan sekitar 30 orang pencarum telah pun berjalan dengan lancar. Walaupun sebelum ini sehingga dikabarkan, dikongsikan sehingga kepada tengah pagi, pada pagi semalam sebelum perhimpunan ataupun solidariti ini bermula pada jam 7.30 pagi, sekitar 4 pagi, 5 pagi pun masih lagi ada pihak-pihak ataupun ada individu yang cuba untuk orang kata menimbulkan rasa takut kepada pencarum-pencarum yang ingin hadir bersama dengan Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat untuk bersolidariti, menunjukkan sokongan terhadap tuntutan dan juga perjuangan pengeluaran KWSP secara bersasar. Pelbagai perkara yang ditomahkan ataupun persepsi-persepsi negatif yang ditimbulkan menimbulkan keraguan, ketakutan kepada pencarum-pencarum yang ingin melakukan atau memberikan sokongan dan juga berada di pintu masuk parlimen. Tetapi alhamdulillah, segala orang kata-kata ataupun perkongsian yang tidak benar itu telah pun dibuktikan dengan apa yang berlaku semalam. Malah pihak PJR seperti yang telah dikongsikan oleh sahabat-sahabat di PJR, Azman Muji dan sebagainya, menunjukkan bahawa mereka ini sendiri telah pun di-escort oleh pihak polis untuk sampai kepada satu laluan yang lebih baik bagi orang kata mendapatkan perhatian daripada ahli-ahli parlimen yang sedang dalam perjalanan menuju ke parlimen. Dan alhamdulillah, walaupun tidak ada sebarang ahli parlimen yang lain yang berhenti, ini saya pergi kepada poin yang seterusnya. Satu orang kata daripada Parti Keadilan Rakyat ataupun daripada Pakatan Harapan, yang mana beliau adalah daripada blok kerajaan sekarang ini, iaitu Datuk Seri Samsul Iskandar Mohamad Acin, bekas Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat, telah pun berhenti dan sudi berjumpa dengan wakil-wakil daripada PJR dan mendengar sendiri apa yang telah pun disampaikan oleh saudara Azim Bujis. Malah beliau sendiri telah menerima memorandum, ada ditunjukkan gambar di dalam laman Facebook PJR dan sebagainya sebagai satu simbolik, dan beliau telah memfaham berkenaan dengan tuntutan ini dan menyatakan pendirian beliau bahawa beliau bersetuju dengan idea dan juga perlaksanaan untuk 4 jenis tuntutan pengeluaran secara bersasar ini, dan beliau sendiri akan menyampaikan perkara ini kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, untuk meminta beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, mempertimbangkan pelaksanaan pengeluaran KWSP secara bersasar. Walaupun Datuk Samsul ini mungkin tidak ada sebarang jawatan di dalam parlimen dan sebagainya, memandangkan beliau tidak memenangi pilihan raya yang lepas, yang mana beliau kalah di Parlimen bahagian Datuk, tapi memberikan saingan yang agak sengit. Namun kapasiti beliau sebagai bekas Ketua Penerangan dan sebagainya membolehkan beliau menjadi tetamu dan juga kata berada di dalam sesi ataupun perbahasan Parlimen tu untuk menjadi sebagai tetamu ataupun sebagai pemerhati, dan kita yakin beliau juga akan menyampaikan dan mungkin juga telah menyampaikan apa yang dituntut oleh pencarum-pencarum sekarang ini. Itulah antara perkembangan yang sangat baik. Dan yang ketiganya, perkara ini juga telah pun mendapat perhatian daripada media masa yang berada di sana. Malah satu kenyataan telah pun dikeluarkan oleh
Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, iaitu Toki Datuk Nazim Johan, yang mana beliau telah pun menyatakan pandangan beliau berkenaan dengan isu tuntutan KWSP ini, yang mana beliau menyarankan untuk kerajaan melihat tuntutan ini dari satu perspektif yang berbeza berbanding dengan pengguna-pengguna sebelum ini, kerana ramai lagi pencarum, terutamanya mereka yang mungkin akan bankrupt dan sebagainya, sangat memerlukan orang kata wang daripada pengeluaran akaun KWSP mereka ini. Mungkin tidak ada sebarang satu inisiatif ataupun satu bentuk bantuan yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan. Jadi jalan terakhir yang pencarum lihat sekarang ini adalah dengan mengeluarkan wang caruman mereka ini sendiri, terutamanya sekali bagi mereka yang sudah tidak aktif mencarum ataupun daripada kalangan suri rumah ataupun ibu bapa tunggal yang mungkin juga ada mengalami krisis-krisis keuangan. Setidak-tidaknya daripada dibiarkan untuk digunakan pada usia persaraan yang tidak pasti lagi pada usia 55 ataupun 60 tahun kelak, mereka dapat menggunakan wang tersebut dengan sebaik mungkin pada masa sekarang untuk menaik tarafkan kehidupan mereka atau membaik pulih kehidupan ataupun keuangan mereka ini. Malah Toki juga telah menyatakan bahawa kalau ada keperluan, ini kenyataan beliau lah, maka kena ada rasa pertimbangan dengan pencarum, sebab kita tahu yang peraturan semua ini boleh diubah. Ini bukanlah Al-Quran. Betul, sebab walaupun ada akta dan sebagainya, semua akta ataupun semua perlembagaan yang ada di dalam pengeluaran KWSP dan juga perkara-perkara yang lain sebenarnya boleh disesuaikan ataupun boleh diselaraskan dan juga berbalik-balik kepada apa yang dituntut oleh PJR, yang mana mereka ini dituntut untuk diberikan pengeluaran seperti usia 55. Maksudnya mereka ini diberikan pengeluaran untuk seolah-olah pada usia persaraan walaupun mereka masih lagi belum mencapai usia 55 tahun. Dan kaedah ataupun cadangan ini wajar dimasukkan ke dalam akta pengeluaran KWSP, yang mana sekarang ini kita mempunyai 14 jenis pengeluaran daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi kaedah ini perlu dimasukkan untuk menjadi pengeluaran yang ke-15. So tidak-tidaknya dapat membantu yang berdaftar untuk aduan. Sekarang ni kita ada hampir 320,000, tetapi di luar sana mungkin kita mempunyai 3 atau 4 juta pencarum, memandangkan data pencarum tidak aktif adalah sekitar jumlah yang sedemikian. Mungkin lebih ramai yang memerlukan tetapi tidak berani untuk mengadu, tidak berani untuk mengisi borang, tidak reti untuk melakukan ataupun bersama-sama dengan PJR dan sebagainya, mungkin atas apa saja pelbagai alasan, tetapi masih ada lagi golongan yang memerlukan di luar sana. Sedikit berkenaan dengan tuntutan ini, untuk ianya didengari dan disebut pada hari ini, kebarangkaliannya tidak memandangkan sesi untuk hari ini lebih kepada tadbir urus keuangan yang daripada kumpulan wang amanah dan sebagainya. Saya telah mendengar sesi perbahasan parlimen pada petang semalam untuk melihat perkara ini diumumkan ataupun dibincangkan, disebut di dalam perbahasan ini. Mungkin agak tipis tetapi ianya tidak mustahil, dan setidak-tidaknya insyaAllah pada persidangan yang berikutnya mungkin kita akan melihat perkara ini dengan lebih jelas dan juga dengan lebih lantang. Jadi saya rasa itu saja sedikit perkongsian yang saya nak kongsikan kepada anda semua pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan baru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, di Facebook saya Firdaus Selamat Channel, ataupun di TikTok saya Firdaus Selamat 85. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.